Ni adalah kelas pertama coach di bulan Mac, ya, kelas pertama pada bulan Mac dan disusuli oleh rakan-rakan influencer yang lain. Cuma penampilan coach daripada 7 siri itu saya paling banyak lah. Cuma semalam dah lepas, so hari ni kali pertama lah kita bermula. Gitu. Okey, kita sedang live di FB sekarang ni, coach punya FB. Yang tak apalah dia buruk sikit. Buruk sikit background ni ya. Background ni agak buruk lah kan belakang ni. Tapi okey je coach rasa. Tak apalah kan. Background bukan segala-galanya. Okey, baik. So ni adalah FB live kita. Siapa-siapa nak tengok balik. Okey, jom kita tengok apakah message daripada sahabat kita tu. Dia WhatsApp kat coach tadi. Okey. Coach harapkan beliau hadir pada malam ni. Dan saya ambil terima kasih puan kerana message coach pada malam ni. Dia macam memberi satu semangat untuk saya live pada malam ni. Walaupun mertua tengah di ICU kan, keluarga sedang apa? Yalah, sedang ada emosi lah kan pada sekarang ni. Tapi bila masuk benda-benda macam ni rasa macam uish, terus rasa semangat. Okay. Jadi ni daripada Mas. Okay. Daripada Mas. Dia pernah join kelas coach. Terakhir di Langkawi TikTok dengan Mara Kedah lah biasanya ya. Sebelum ni dia berniaga dimsum. Okay. Dan jadi stokis. Dan saya sedikit situasi membuatkan saya mengambil keputusan untuk berhenti. Mungkin tak berniaga dah lah kot kan. Saya berhenti daripada niaga itu dengan hutang yang banyak. Okay, ada hutang alung, tamarau, katekun, amanah ikhtiar dan semua. Okay, daripada bulan 10 hingga akhir Januari sangat terganggu emosi dia. Dengan gangguan alung lagi semua kena bayar dan saya tak dapat nak buat apa-apa. Nak berniaga pun tak boleh. Dan beliau nak bangkit semula. Okay, sekarang emosi Alhamdulillah agak stabil. Dan sebenarnya dia boleh buat dimsum sendiri. Saya dah buat pun inti tapi saya tak ada kekuatan. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Nak mula dari mana pun tak tahu. Rasa macam tangan ni terikat. Ya sungguh. Ya, bila kita berada dalam keadaan yang terdesak dengan hutang, ataupun kita kata stres kan, emosi tu gangguan daripada kanan dan kiri, kita rasa tak selesa nak memulakan bisnes. Bagi mereka yang tak ada situasi ni rasa okey, damai. Tapi bagi mereka yang ada situasi ni subhanallah sangat-sangat terkesan dengan keadaan itu. Okay, jadi coach bagi tahu pada Puan Mas malam ni satu sesi ramai-ramai Puan Mas tapi coach akan ambil Puan Mas punya kes ni sebagai orang lain punya semangat dan juga motivasi. Tak apa, orang lain tak kenal Puan Mas. Jangan takut kan, apa ni coach cerita ke orang ni. Tak apa, orang lain tak kenal Puan Mas. Coach je tahu. Kan? Coach je tahu. Okay, insya-Allah. Orang lain tak kenal pun. Cuma situasi tersebut orang lain wajar untuk tahu. Okay, insya-Allah. So, don't worry Puan Mas. Pada malam ni kita nak cari solusi. Ya, pada malam ni kita nak belajar, pada malam ni kita nak cari momentum. Macam mana nak bermula, macam mana nak bina semula, macam mana nak kembali, macam mana nak return. Okay? Dan saya pernah berada dalam situasi itu. Situasi bank telefon, situasi kena halau daripada rumah, situasi orang reject, situasi hutang keliling pinggang. Bahkan saya hampir-hampir muflis pun. Kan, saya banyak kali cerita. Okay, benda-benda macam ni, banyak kali saya tulis dekat FB. Sebab nak bagi tahu, saya pun susah juga dulu. Ya, dan insya-Allah dengan kekuatan yang kita ada tu, dengan keyakinan yang kita ada, azam kita ada, usaha yang kita buat, konsistensi yang ada pada kita, dan insya-Allah kita boleh bangkit semula. Jadi, Puan Mas pada malam ini dan juga sahabat-sahabat yang lain, don't worry, kita boleh mulakan. So macam mana cara nak bermula? Kan, itu cerita dia. Ada tak sahabat-sahabat yang lain sedang mengalami situasi yang sama dengan Puan Mas? Ni coach baru terima ni. Baru ni bukan cerita lama ni. Baru lagi. Ya, sangat baru. Baru beberapa minit sebelum kita start, dia WhatsApp. Kan, jadi coach kata, join kelas lah malam ni. Kan, join pada malam ni. Boleh coach ambil inspirasi ini untuk rakan-rakan yang lain. Okay. Jadi jangan tanyalah macam mana coach nak cipta 1 juta. Coach 1 juta 100,000 itu pergi kelas lain lah kan. Bukan pergi kelas lain. Itu kita cari sesi yang lain ataupun sesi personal coaching bagi mereka yang dah nak
yang nak shoot lebih tinggi, terbang lebih jauh. Contoh macam Wawa Kosmetik kan. Nak belajar, nak repair TikTok, nak repair marketing, panggil secara personal. Tu untuk sales 100,000 dan juta-juta panggil personal lah. Kan? Tak payahlah join malam-malam macam ni. Bolehlah join kan, tak ada masalah, just nak refresh kan. Tapi untuk coach punya kelas ni memang coach akan khusus pada mereka yang sedang mencipta momentum nak pergi ke 10,000, nak maintain 20,000 sebulan, nak maintain 50,000 atau ngam. Boleh join kelas ni. Okay, boleh join kelas. Kelas-kelas coach tak mahal, RM50 macam tu, takkan beban lah RM50 ni. Dan datang 4 kali pun tak beban lagi lah RM50 ni. 4 kali datang baru RM200. Tak ada kena tipu apa pun. Kan? Tapi kalau bayar RM5,000, mampu nak pergi kelas kedua. Kelas kedua RM50,000 sudah jam. Kan? Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kalau ditanya kenapa saya masih lagi konsisten duk matu macam ni, sebab ramai kawan-kawan kita ni yang perlu dibimbing insya-Allah. Bukan coach tak bimbing, yang dah besar-besar tu pun okey, insya-Allah boleh. Personal coaching on, selalu on. Okay, insya-Allah. Okay, baik. Jom kita tengok. Step by step. Boleh. Syafiqillah. InsyaAllah. Okay. Doakan. Okay. Doakan sahabat-sahabat kita. Moga-moga pada malam ni dapat momentum tu. Okay. InsyaAllah. Jadi terima kasih Puan Mas kerana memberi ilham untuk saya bercerita dari awal pada malam ini. Jadi bila kita bercerita tentang ni kelas terdekat ni okey ni. Okay, ni screenshot je lah. Nanti PM lah. Okay, baik. So, bila kita bercerita tentang nak sukses ataupun nak sukses ni, dia terpulang. Sukses ni macam tak berapa nak nampak. Kan? Semua orang nak sukses. Ada orang 1,000 pun sukses. Jadi, coach letak pada malam ini, minimum kita punya skor adalah 10K. Ni minimum skor lah. Minimum skor. Ada orang kecil ni 10K ni. Ada orang besar 10K. Tuan-tuan rasa macam mana? Besar ke kecil 10K ni? Ada orang dah rasa kecil sangat. Kan? Orang-orang macam coach, apalah sangat 10K ni. Macam itulah. Bukan riak tuan-tuan. 10K tu rasa macam boleh ni 2-3 hari boleh ni 10K ni. Macam itulah. Kan? Rasa. Dapat tak dapat tu cerita lain. Kan? Ada orang, 10K. Mati hidup semula pun tak dapat ni 10K ni. Ada orang dia macam tu, guys. Kan? Ada orang dia punya 10K tu, dia macam langit dengan bumi. Kan? Tuan-tuan punya macam mana? Ada orang dah pernah skor, Alhamdulillah. Dan saya punya cerita pada malam ni, bukan nak 10K ni. Nak konsisten 10K ni. Gitu. Boleh. Kalau setakat capai sekali, buat apa? Kita tak nak capai sekali, kita nak konsisten. Konsisten tu maksud dia macam ni. Bila kita bermula, kita mungkin bermula daripada bawah, penuh dengan hutang. Kan? Kemudian kita naik cecah 1,000, cecah 2,000, 5,000, 10,000. Kemudian maintain. Bahkan naik sampailah puluh ribu. Itu maksud dia. Kita nak maintain macam ni. Kan? Ni tengah struggle ni hutang ni. Hutang. Maksudnya hutang ni, katalah hutang ada berapa puluh ribu, Kak? 50,000. 50,000 lah hutang. Ni plus. Dah boleh buat 50K dah sebulan. Alhamdulillah. Kan? Yang bawah ni 10K lah. Ni. Bawah ni 10K. Alhamdulillah. Bagi mereka yang boleh maintain sampai 100,000 sebulan, hebat. Hebat. Kan? Kita tengok tim Titan, Dr. Azizan Osman dapat create juta-juta. Masya Allah, hebat. Subhanallah. Hebat. Tabarakallah. Kan? Moga terus sukses dan berjaya lah usahawan-usahawan kita ni. Coach selalu doakan. Kan? Gitu. Dan dia bermain dengan masa. Dia bukan hari ni belajar, esok kaya, bukan. Dia takkan macam tu. Takkan. Ni bukan skim cepat kaya. Kan? Skim cepat kaya pun tak boleh nak kaya. Banyak menipu je. Gitu. Kan? Dia bermain dengan masa. Ada orang mengambil masa 2 bulan. Kan? Ada orang 1 bulan. Kan? Ada orang 1. Ada orang 2. Ada orang 3 bulan. Ada orang 4 bulan. Ada orang 5 bulan. Ada orang 6 bulan. Ada orang 7. Ada orang 8. Ada orang 9. Ada orang 10. Ada orang 11. Ada orang 12. Kalau 12 ni maksudnya cukuplah setahun. Kita punya perjuangan kita. Ni. Okay.
Jadi masa ni tuan-tuan dan puan-puan, coach nak cerita, dalam keadaan kita merangka masa untuk sukses ni, nak capai 10K ke, 50K ke, kita tak kira lah berapa masa sekalipun, sama ada bulan ataupun tahun. Kan? Dan saya cerita ni, bulan atau tahun. Tak kira lah. Masa ni 1 bulan ataupun setahun, 2 tahun, 3 tahun, tak kira. Tak kira lah lama mana sekalipun. Cuma paling ngam bulan lah. Sebab setahun ni lama sangat. Kan? Bulan lah, 6 bulan lah. Paling logik untuk kita kira peningkatan bulan. Itu paling logik. Kalau hari, payah nak kira lah. Kan? Sebab ni bermain dengan duit. Duit ni dia bulanan. Bulanan. Kalau bank pun dia nak 6 bulan statement. Dia tak tengok. Dengar tak? Saya tiba-tiba ada call masuk. Okey tak? Dengar tak? Masih dengar Cun. Okey. So kita sambung Okey, so dia bermain dengan masa. So masa ni tuan-tuan dan puan-puan, macam mana dia berlaku cepat, kan? Ada orang dalam 1 tahun dah boleh pulih daripada ekonomi. Dia ada orang macam ni lah. Okay. Ada orang 1 tahun boleh capai. Ada orang 1 tahun boleh capai. Ada orang 3 bulan boleh capai. So bagaimana sukses ini boleh berlaku? So yang pertama, dia ada modal. Yang pertama modal. Modal ni bukan duit. Maksud modal ni adalah yang pertama sekali ataupun 1.1. Modal yang pertama modal tenaga. Tenaga ada tak? Sihat tak? Sihat. Alhamdulillah, cantik. Ni, okay, modal tenaga. Yang nombor 2 ialah kesihatan mental. Mental okey tak? Boleh senyum tak? Boleh senyum. Mental ni akan mempositifkan kita setiap hari. Contoh macam Puan Mas bagi tahu tadi tu, dia down. Jadi mental block sikit tu. Boleh tak Puan? Kan? Mental block sikit tu. Jadi apa yang Puan kena buat, mental tu, modal tu. Dia bukan dalam bentuk duit je modal ni. Modal duit ni, nanti aku cerita, modal duit ni nombor berapa. Modal yang pertama, tenaga. Sihat tak? Ni sihat ataupun tidak? Ni, sihat ataupun tidak? Buatnya tak sihat, tuan-tuan dan puan-puan, duit ada pun tak jadi. Ni coach nak cerita sungguh ni. Coach nak cerita ni. Kan? Ni seorang guru yang menyedarkan saya. Aku tengok kau sihat, apa masalah kau ni? Kan? Tenaga ada, mental kau kena block ni. Tu dah punya kan. Okay. Nombor 3. Kan? 1.3 adalah modal ilmu. Coach tengok pandai buat dimsum. Okey. Okey. Ilmu, pandai buat sesuatu. Ini maksudnya, pandai buat sesuatu. Ni, okey. Cantik, ngam. Pandai buat sesuatu ni, hebat. Bukan senang. Bukan senang. Kepakaran ni, bukan sesuatu yang boleh direka-reka. Kepakaran ni adalah sesuatu yang anugerah. Talented. Hanya orang tertentu je pandai buat dimsum. Orang tertentu je boleh jadi doktor. Orang tertentu je boleh repair kereta. Orang tertentu je boleh repair kon. Orang tertentu je boleh jadi trainer. Betul tak? Betul ke tak betul ni, tuan-tuan? Anugerah. Ilmu ni adalah anugerah kepandaian ataupun kita panggil kepakaran. Ni kepakaran 1.4 ni kepakaran. Anugerah. Ini adalah anugerah. Tuhan jadikan kita untuk jadi pembuat dimsum. Hebat. Hebat. Kan? Ada orang buat ayam je, tuan-tuan. Buat ayam tu maksudnya jual ayam goreng je. Tengok KFC. Mana jual benda lain? Ayam goreng ya. Kepakaran dia jual ayam goreng. Hebat tak hebat bisnes dia? Hebat. Ada orang pandai buat pensel je. Hebat tak bisnes pensel tu? Hebat. Sampai hotel guna, sekolah guna. Ada orang pandai buat pemadam je. Hebat tak dia punya pemadam dia? Hebat. Ada orang pandai buat mineral water. Mineral water sampai 7E seluruh negara jual. Bukan barang mahal-mahal. Pensel berapa sen ya? Pen berapa sen ya? Air mineral berapa ringgit je? Kan?
Jadi kita nak kena accept. Wow. So bermula pada malam ni aku kena yakin aku memiliki tak modal tersebut. Modal tu ada tak pada kita? Jika modal tersebut ada pada kita, ngam. Ni malam ni agak motivasi sikit, guys. Ya, coach nak polish seseorang. Sambil-sambil tu coach polish everybody lah yang sedang dengar ni. Coach tak tahulah sama ada bersemangat ataupun tidak. Dengar ni semangat tak, guys? Komen-komen sikit, semangat tak? Semangat. Sambil-sambil coach polish seseorang, sambil-sambil tu coach polish semua sekali. Don't worry. Tidaklah kepada dia seorang je. Kalau saya sakat sembang kat seorang je, baik call telefon je kan. Dia tak seronok sembang seorang-seorang, dia seronok sembang ramai-ramai ni, dia positive vibe tu berlaku dah, gelombang-gelombang tu bersemangat kan. Cun, very good. Oh, bersemangat kan. Very good. Ini yang kita mahu. Kan? Kepakaran anugerah. Ilmu, pandai buat sesuatu. Apa maksud pandai buat sesuatu ni? Ni kalau kita masuk dengan ilmu digital marketing ni, ni cantik. Ilmu apa coach untuk digunakan? Kalau untuk dalam bisnes, yang pertama ilmu marketing. Kan? Kita kembangkan sikit. 1.3.1 ilmu marketing. Nombor 2, kan? Ilmu menjual. Dua ilmu je. Ilmu menjual. Tu. Kan? Dimsum tak sedap pun, jika pandai menjual, benda tu boleh jual. Faham? Ni. Jika dimsum sedap, tak pandai jual, tak pi juga. Tak pi ke mana pun. Dimsum sedap, tak pandai jual. Tak pandai buat marketing, tak pi ke mana pun dimsum tu. Dimsum tak sedap, tapi pandai jual. Settle. So betapa mahalnya dua ilmu pada orang bisnes. Ilmu marketing, nak buat memasarkan, pemasaran, ilmu menjual. Nombor 2, nak suruh orang percaya dimsum aku ni sedap. Daripada tak sedap pun dia boleh convince jadi sedap. Tu hebat ilmu menjual ni. Kan? Daripada tak berkenan jadi berkenan. Jadi rasa tak suka dimsum kepada suka dimsum. Daripada tak nak pakai kereta A jadi pakai kereta A. Daripada tak nak beli banglo jadi beli banglo. Daripada tak nak datang Taiping. Itu contoh. Daripada tak suka datang kelas konsul, tiba-tiba malam ni, semangat pula dengar Mamat ni. Rupanya penceramah motivasi dia ni. Bolehlah sikit-sikit tuan-tuan dan puan-puan kan. Saya dulu memang penceramah motivasi sebelum pergi ke alam keusahawanan. Saya ni antara speaker dalam laluan Dr. Tengku Ismadi, Datuk Fadilah Kamsah. Tu idola saya dua tu. Jadi pakar motivasi. Tapi 2015 teralih arah ke arah keusahawanan. Rasa macam tak syok motivasi, macam banyak sembang kan. Keusahawanan ni sembang ada isi. Kalau ngajar tu orang tu tak dapat buat sale, tak power lagi lah. Dia nak mengajar orang tu boleh buat sale, mengajar orang tu berjaya, mengajar orang tu sukses. Itu lagi syok kan. Tu saya convert sikit kepada dunia keusahawanan. Baik. So, bila kita kata ilmu marketing dengan ilmu menjual, maka kita nak kena tahu marketing ni apa. Kita masuk sikit. Ilmu marketing ni, tuan-tuan dan puan-puan, paling senang buat live. Itu paling senang. Kan? Walaupun live tu dia antara benda paling susah, tapi dia paling senang sekali. Walaupun dia paling susah nak dilakukan sebab malulah, sebab macam-macam sebab lah, malulah, takut tak ada orang tengok lah, tapi dia paling senang sekali. Nikmatnya buat live, kemudian buat marketing. Silap-silap dalam live tersebut terjual. Dia ilmu live ni, dia marketing plus sales. Dia dua-dua sekali. Ilmu marketing dengan ilmu menjual. Itu paling senang sekali. Buat live. Nombor 2, buat konten. Ikutlah nak post konten ke, nak buat video post kat TikTok ke, nak buat copywriting post dalam Facebook ke, nak update status setiap hari ke. Itu ilmu marketing. Buat live, buat konten. Dua benda ni. Boleh. Okay, buat live, buat konten. Kalau ilmu menjual macam mana coach? Kalau ilmu menjual ni buka kedai. Setiap hari kena buka kedai. Okay? Setiap hari kena jumpa orang. Setiap hari kena cerita dekat orang. Sebab tu bila buat live, dia dah umpama buka kedai dan jumpa dengan orang. Itu ilmu menjual. Kalau tak jumpa orang, itu bukan menjual. Kan? Kalau nak buat bisnes from home boleh coach? Boleh? Call, blast. Blast lah ke grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Itu ilmu menjual.
Jadi nak menjual tu kena pandailah buat ayat dan sebagainya. Itu memang wajib lah. Kan? Takkan tak nak buat ayat. Kenalah buat ayat kau cun-cun sikit. Tu maksud dia. Ini modal. Tenaga, mental, ilmu dan kepakaran kita. Boleh. Kemudian nombor 2, baru masuk nombor 2. Kan? So, kita panggil modal kewangan. Kalau ada lah modal kewangan sikit, boleh lah. Okay, sebelum modal kewangan ni, ada lagi modal-modal yang lain. Katalah modal fizikal. Modal fizikal ni maksudnya ada kedai ke tak? Ada kedai. Ada TikTok? Ke tak ada? Ada kan? Semua kena ada. Fizikal. Physically, telefon lah. Telefon ada? Telefon ada. Okey lah. Ada telefon. Line internet ada tak? Ada. Tu modal tu. Kan? Tak usah cerita lah modal kewangan tu. Modal kewangan ni boleh tolak ke bawah lagi. Kan? Duit ada pun TikTok tak ada, buat apa tuan-tuan? Duit ada, telefon tak ada, buat apa? Jadi kita nak, ada telefon tak sekarang? Ada. Ada kamera tak? Kamera berfungsi tak? Berfungsi. Live ada tak kat situ? Ada coach. Tekan lah. Tunggu apa lagi? Tekan. Tekan nak cakap apa ke? Tekan dulu, lepas tu cakap lah. Kan? InsyaAllah. Okay? Jadi modal fizikal. Jadi sebelum kita pergi kepada modal kewangan ni, tu modal kewangan. Mulalah setakat yang ada. Sikit pun jadilah. Sikit pun jadi. Sikit pun boleh modal kewangan ni. Nak pinjam ke tengah ada kewangan tengah terdesak sekarang ni, tak apalah. Kan? Tolak ke bawah dulu. Tolak ke bawah. Kan? Jadi bila kita masuk modal sihat, mental kena positif dan sebagainya, kita akan jadi orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur ni Allah akan tambahkan nikmat. Nih, sebab yang bagi rezeki kepada kita ni Tuhan, kan? Siapa lagi nak bagi rezeki kat kita, betul? Nih, pandai menjual pun kalau Tuhan tak izinkan, tak jadi juga sale, betul? Pandailah menjual macam mana pun. Ilmu menjual tu, tengok je orang tu terus jual tu. Tapi kalau Allah tak izinkan, tak jadi. Kan? Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, ni coach nak sedarkan ni. Kan? Nak sedarkan modal yang paling besar ni, the ultimate. Ni zero lah. Modal, bukan modal lah. Ni dia panggil universal energy. Universal energy ataupun kita panggil spiritual. Kalau senang kita kata kepercayaan kepada Tuhan. Spiritual punya kepercayaan lah. Kan? Maknanya modal yang paling utama sekali adalah kuasa Allah yang mengizinkan tu. Tu universal energy. Kalau Allah tak izinkan, tak usah cerita nak sihat lah. Kalau Allah tak izinkan, tak usah cerita nak jadi positif lah. Kalau Allah tak izinkan, ilmu marketing power macam mana pun tak jadi apa pun. Kalau Allah tak izinkan, hang jual lah 1 jam, 2 jam pun cakap pompang-pompang. Kalau Allah tak izinkan ilmu tu tak datang pada engkau, tak jadi. Tu kita kena balik semula kepada universal energy ni, kembali semula kepada Tuhan. Kan? Minta dengan Tuhan, ya Allah, kenapalah aku ni banyak sangat masalah ni. Ya Allah, boleh tak ringankan sikit, ya Allah. Ya Allah, aku ni sekarang ni tengah down ni, ya Allah, tapi aku nak jadi positif, ya Allah, tolong izinkan. Tolong izinkan. Itu dia punya ayat. Tolong izinkan. Tak kira lah hang agama mana sekalipun, macam itulah cara dia. Setakat ni saya mempunyai ramai alumni kan. Dia bukan orang Islam je. Yang bukan Islam pun sama. Tapi yang bukan Islam pun cakap macam tu kan. Dia kembali balik kepada spiritual punya anchor spiritual tu, kembali balik. Sembahyang kena cukup, syukur kena lengkap. Syukur lengkap tu maksudnya syukurlah. Hari ni dapat jual 1 je coach, alhamdulillah, syukur. Kenapa? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang tak bersyukur ni Tuhan marah sungguh. Tu cerita dia. Tak bersyukur. Aku bagi 1 pun tak bersyukur. Apatah lagi kalau aku bagi 1 juta nanti. Aku bagi hang dapat RM10 hari ni. Itu pun tak reti nak bersyukur. Jangan cerita kalau aku bagi 100,000 nanti. Kita takut benda tu. Jadi di saat kita dapat sen yang sikit ni, ya Allah, alhamdulillah dapat sikit, ya Allah. Esok tambah sikit lagi, ya Allah.
Dapat tu, ya Allah, bestnya dapat 3 hari ni, ya Allah kalau boleh biarlah dapat 5 kan. Dapat 10, ya Allah syukurnya dapat 10. Walaupun cita-cita nak dapat 100 order sehari kan. Tapi sabar. Sabar. Latih diri jadi insan yang bersyukur. Supaya nak kena maintain energi tu. Nak kena maintain apa yang kita lakukan dengan apa yang Allah izinkan tu. Nak kena seia sekata. Lalu bila kita menjadi orang yang bersyukur, selalu ucapkan syukur, senyum selalu kan. Orang tak beli pun boleh senyum lagi tu. Oh, terima kasih. Tak nak beli Adisem kau. Oh, thank you lah kerana tak nak beli. Tak apalah, nanti bila-bila Han nak beli, Han datang balik cari aku. Dia boleh gembira dengan rezeki masuk, dia gembira. Rezeki tak masuk pun dia boleh gembira. Suka, happy. Dahsyat. Kan? Dapat musibah pun boleh senyum lagi. Itu hebat. Tu nak sampai kepada energi yang positif. Kan? Tapi kalau dapat masalah senyum tu dia gila pula kan. dah macam gila ni Coach. Kan? Orang maki pun boleh senyum lagi tu. Takut-takut dah mering. Ya, bersyukur ya. InsyaAllah bersyukur. Saya bersyukur. Kalau ikutkan saya ni hari ke berapa duduk dekat Tanah Suci Mekah. Kan? Punyalah saya down. Sebab apa? Sebab umrah saya ditunda. Sepatutnya saya pergi hari Sabtu hari tu. Sabtu, Ahad, Isnin. Hari apa ni? Semalam lah saya pergi. Sepatutnya ni hari ke berapa saya di Tanah Suci. Sepatutnya lah. Kan? Tapi, yalah down tu pun tak apalah. Banyaklah hikmahnya. Antara hikmahnya boleh duduk kat kampung. Antara hikmahnya boleh buat kelas TikTok dekat Kota Baru. Antara hikmahnya boleh melawat mertua masuk ICU. Siapa tahu? Kita tak tahu. Kan? Jadi jangan kerana musibah Allah bagi pada kita tu kita menyalahkan. Jangan. Kita cari hikmah. Kan? Kenapa Allah bagi hutang yang banyak kepada kita? Mungkin untuk Allah uji nak tengok macam mana kita boleh uruskan semula kewangan kita, boleh bayar dengan ahlong, boleh bayar sana, dan kita sukses satu hari nanti, boleh bantu orang lain pula. Dapatkan hikmah tu. Cari hikmah tu. Kan? Saya bertanya-tanya kenapa Allah uji teruk sangat. Dengan rumah nak kena tarik, dengan muflis, surat muflisnya sampai dengan ni. Kenapa Allah uji sampai tahap macam ni kan? Cari hikmah dia. Kan? Kemudian berdoa, ya Allah, satu hari nanti kalau katalah aku ni boleh pulihkan semula kewangan aku nak cerita kepada ramai orang. Sebab tu saya buat kelas tanpa henti. Kan? Kelas tanpa henti mengajar. Sebab itu janji saya. Jika aku dapat pulih daripada kewangan aku, ya Allah, aku nak cerita kepada orang lain supaya orang lain yang susah tu pun aku boleh bantu supaya dia pun boleh keluar daripada kesusahan dan kemelesetan ekonomi dia pula. Itu saya lah. Saya 10 tahun yang dulu pun sama juga. Dibelenggu dengan banyak ujian, banyak masalah. Sampai nak bercerai. Bukan sampai nak lah, memang bercerai lah. Kan? Bercerai lah satu malam lah bercerai. Bercerai berai lah. Tuan-tuan. Masalah duit. Mental block jadi tak siuman, jadi macam teruk sangat-sangat pada ketika itu. Jadi macam mana nak memulihkan itu? Saya tidak nampak benda lain. Saya kembali kepada Allah. Kembali semula kepada Allah, bertaubat kan, menangis, memohon hikmah kan, menangis, merayu supaya Tuhan bukakan semula pintu-pintu rezeki ni. Kan, sampaikan mencari-cari apa lagi solusi dia. Sampailah seorang abang brother tu bagi tahu kepada saya, mungkin seumur hidup kau tak pernah keluarkan zakat. Betul, saya tak pernah keluarkan zakat. Kau pergi bayar zakat esok. Saya tak layak kau bayar zakat. Selagi masa kau rasa kau tak layak bayar zakat, selagi itulah kau takkan kaya. Kau kena rasa layak, dan untuk melayakkan kau bayar zakat, kau bayarlah esok. Tu brother tu cakap kat coach macam tu. Jadi saya pun tengah-tengah tak ada duit, ambil lah RM20-30, pilah bayar zakat kejap. Ya Allah, aku dah bayar zakat. Ya Allah, kalau boleh aku nak bayar lebih lagi daripada ni. Tu saya bayar zakat. So memang dengan zakat tersebut dia membuka banyak cerita-cerita misteri. Misteri duit yang tidak disangka-sangka tu. Tiba-tiba dia ni sampai, dipermudahkan kod sini, kita belajar kod sini, senang faham, kita guna yang ini pun senang sangat-sangat. Jadi bila dibukakan pintu-pintu tu, dulunya kita pernah bersyukur sampai ke hari ni kita bersyukur. Kan? Maksudnya makin berisi, makin tunduk.
makin rasa ish, tak layaknya ya Allah aku nak terima benda banyak-banyak macam ni. Bila orang puji tu rasa macam ya Allah tolonglah jauhkan puji-pujian ni. Saya takut orang puji hebat Coach Zul. Ui takut tuan-tuan. Rasa macam uish janganlah kehebatan tersebut masuk sekejap. Dan rasa macam oh hebat dah aku ni. Janganlah takut tuan-tuan dan puan-puan. Takut. Takut apa? Takut Allah tarik semula. Hari ni bolehlah sembang gagah lah kan. Buatnya esok Allah uji apa-apa berlaku pada kita takut. Takut dengan puji-pujian, takut dengan ujian Allah bagi. Tapi ingat, mana mungkin kamu mengaku beriman selagi mana kamu tidak diuji. So Allah sedang menguji kita ni Kak Mas. Dengan sahabat-sahabat yang lain. Di saat kita susah ni Allah sedang uji. So saat diuji ini maka kena cari hikmah, kena banyakkan bersyukur insya-Allah. Jadi bagaimana nak keluar Coach? Kita masuk kepada bagaimana nak keluar. Baik Coach, saya dah faham. Setakat ni faham tak tuan-tuan? Yang ini faham tak? Clear tak yang ni? Saya letak modal ni bawah sekali ni. Bawah sekali ya. Paling tak gunalah. Bertuhankan duit ni paling tak guna sekali. Kan? Bertuhanlah kepada Allah. Mintalah dengan Allah. Kemudian bersyukur aku ada tenaga. Bersyukur aku mempunyai mental. Bersyukur aku ada coach. Bersyukur aku ada ilmu. Malam ni dapat belajar free. Gila kau nak belajar benda ni. Percuma kot. Ui. Kan, ustaz-ustaz tak ajar ni dalam surau ni. Kan, datang kelas percuma ya Allah. Bagaimana Allah telah melorongkan Puan Mas untuk bertemu dengan majlis ilmu pada malam ini ni. Allah mengetuk pintu hati kita yang mana sebelum ni tak pandang pun kelas free Coach Zul kan. Tapi malam ni rasa macam terdampar macam mana Allah dah mula melorongkan. Mungkin di sini adalah salah satu pintu cahaya yang kecil. Bukan besar pun, kecil je. Kecil je lah kan. 1 jam. Apalah sangat. Kan? Tapi mudah-mudahan itulah pintunya. Walaupun dia kecil. Kan? Setiap orang bermula dengan langkah pertama. Kalau pepatah Cina mengatakan 1000 batu perjalanan tidak akan sampai jika langkah pertama tidak bermula. Macam itulah kan. Jauh beribu batu macam mana pun, kalau langkah pertama tu tak buat, takkan sampai punya 1000. Kau jangan sembang lah. So langkah pertama tu kena buat dulu. So biarpun cahaya di hujung terowong itu sangat kecil, tapi mudah-mudahan dia menjadi satu sinar. Oh iyalah Coach. Baik. So kita kembangkan lagi sinarnya. Nak buat live semua sekali ni, tahan dulu. Dah tahu dah buat marketing, buat live Coach. Ni Coach shortcut je terus ya. Kalau saya ajar, kalau saya kata, Kat, kena pandai buat Canva, kena pandai buat CapCut, meninggal. Sebab duit nak kena segera ni. Esok nak kena cari duit ni. So apa langkah paling cepat Coach nak dapatkan duit? Ambil telefon Kak, live Kak. Live lah. Tak pandai ke, rasa muka hudoh ke, tak Korea ke, itu cerita nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6. Cerita nombor 1, buat ke tak buat? Tak buat lagi Kak, buat. Tekan live tu. Assalamualaikum guys. Hai. Walaupun tak ada orang masuk, tak apa. Mula-mula sekali. Memang macam tu. Saya dulu live memang tak ada orang tengok pun tuan-tuan. Kalau nak ajak datang kelas malam ni tak perlu upgrade Zoom pun tuan-tuan. Tak perlu beri Zoom Pro pun. 30 minit tu pun dah lama dah. Tu awal-awal dulu. Tapi sekarang ni kena beli Zoom Pro sebab dah 100 orang nak datang. Lepas tu kena purchase yang large meeting pula. Allah, sebab 100 lebih orang nak datang kelas Zoom ni. So bukannya tiba-tiba jadi trainer hari ni 200 orang nak datang kelas. Tak adanya tuan-tuan dan puan-puan. Semua bermula dengan langkah pertama, bermula dengan kecil, bermula dengan hutang keliling pinggang, bermula dengan modal yang kosong, bermula dengan maki-makian, bermula dengan tomahan, bermula dengan rejection. Jual je orang reject. Asal jual je orang cakap tak sedap. Orang jual cakap. Macam itulah saya dulu. Apa ni Encik Muhammad Zuhazri ni tak best langsung. Tolong cari trainer lain. Dulu saya macam tu. Saya simpan lagi testimoni tu. Rasa nak bunuh diri pun ada. Rasa macam, kenapalah aku duduk jadi trainer, ya Allah. Tapi saya jadi trainer sebab terpaksa jadi. Inilah salah satunya mata pencarian untuk orang yang tidak ada duit. Tidak ada modal. Nak buat bisnes apa duit tak ada ni. Nak hutang orang malu ni. Apa lagi cari bisnes jadi trainer kot. Tak ada modal. Pakai Leo je. Weh, nak suruh Helio mahal, babe. Nak suruh Helio ni mahal. Subhanallah. Tuan-tuan tu try jadi trainer sehari 2 kan. Try Sehari 2 jadi tak trainer? Tak jadi, tuan-tuan.
Kan, entah 2-3 tahun jadi trainer pun. Ramai jadi trainer tapi tak boleh menjual. Orang tak datang pun. Orang tak pandang pun. Bukan senang. Tuan-tuan, semua laluan kita ni ada cabaran, ada dugaan. So, syukur je. Syukur dan tempuhi dengan redha. Selalu upgrade diri sendiri. InsyaAllah. Setakat 1-2 kecaman. Kecaman je pun, tuan-tuan. Kecaman je. Bukannya kena tumbuk pun. Kan? Alah kecam. Luka kat mana? Luka kat hati sikit je. Luka kat hati ni tak ada nak tak ada nak kena masuk ICU pun, tak ada. Kan, cakap luka dekat hati ni, tidur sekejap, esok bangun pagi senyum balik, on je. Kan, insya-Allah. Ya, kena mulakan dengan langkah pertama, on je. Okey, baik. So, dah screenshot dah yang ni. Screenshot dulu. Screenshot, komen sikit dan coach. Kita nak pergi kepada langkah kedua. Okey, kita pergi ke langkah kedua, macam mana nak score? Macam mana kita nak score. Ni dah masuk kepada magic numbers. Dan cantik. Dan tekan dan. Jangan lupa share ke grup-grup Share ke grup masing-masing ni, benda ni penting ni. Ilmu pada malam ni insya-Allah. Untuk sahabat kita, tribute kepada salah seorang sahabat kita dan membantu semua orang insya-Allah. Moga-moga lebih ramai dapat manfaat. Baik. So, kita pergi kepada magic numbers. So, now, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak RM 10,000. Kita nak RM 10,000 dalam masa satu bulan. Betul? Kita letak target. So, apa benda ni? Kita letak target. Hidup ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak ada target, dia macam tak ada matlamat. Orang hidup tanpa matlamat umpama buka kedai tutup kedai, buka kedai tutup kedai, sedar-sedar dah 3 tahun. Buka kedai tutup kedai, buka kedai tutup, sedar-sedar dah 10 tahun nak buat bisnes. Hidup tanpa matlamat. Hidup ni kena ada matlamat. Sama juga dengan bisnes, kena ada matlamat. Tak boleh buat bisnes tanpa matlamat. Alhamdulillah. Bila buat bisnes ada matlamat, hebat. Orang tu adalah orang yang hebat. Semua orang yang berjaya semua ada matlamat. Jarang orang yang berjaya tidak ada matlamat. Hidup kita, matlamat kita apa? Untuk sukses dunia akhirat, kita katakan. Sama juga dalam bisnes. Dalam bisnes kena buat target. Nak bermula macam mana saya ni nak bangkit semula? Buat target. Malam ni masing-masing buat target. Boleh. Walaupun copywriting pun kata untuk bulan Ramadan, tak apalah. Ramadan lah. Tapi mereka yang nak sukses kena ada target. Ramadan, April, Mei sampai Disember sekalipun kena ada target. So apa target? Aku nak 10,000 sebulan. Ini target. Boleh? Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan komen sikit dekat ruangan chat. Tuan-tuan nak berapa puluh ribu sebulan? Komen sikit. Ni aku cerita, ni 10 lah kan. Tak lebih pun tak apa. Main sini coach nak doakan. Rasa-rasa mampu tak 10,000 ni? Rasa-rasa. Tak pernah sampai lagi. Itu masuk target. Tak pernah sampai lagi. Saya tak pernah sampai lagi ke Perlis contoh. Tapi target satu hari nanti aku nak sampai Perlis. Kita tak pernah sampai lagi ke Tanah Suci Mekah. Tapi kita target. Kita nak pergi umrah. Target kena ada. Kita tak pernah sampai lagi ke syurga. Tapi kita target kita nak syurga. Itu maksud dia. Kita tak pernah kahwin lagi. Tapi kita target kita nak kahwin. Itu maksud target. Sama juga dengan bisnes. Kita nak target berapa dalam sebulan ni. Kena target, tuan-tuan. Kena target. Hidup tanpa target ni seolah-olah bagi pada CPU, mind kita, bagi kepada otak kita. Tak apalah. Lu. Dia jadi kosong. Buat bisnes untuk apa ni? Kan orang tu buat bisnes. Kan? Kita pun buatlah bisnes. Kenapa kau jual dimsum? Kan tengah trending sekarang ni, jual dimsum. Okey, itu bukan target. Itu memenuhkan masa lapang, kan? Memenuhkan masa lapang itu. Baik. Jadi kita tengok kawan-kawan kita dia target 15k alhamdulillah, 10k alhamdulillah, 10k, 30k, nak capai 30k. Ngam. Okay, very good. Anda memiliki target. Subhanallah, hebat. Dan jangan malu untuk letak 10,000. Jangan malu nak letak 5,000. Jangan malu nak letak 3,000. Ada seorang usahawan, dia tulis 2,000. Bila coach tanya dia, berapa target kak? Senyap, senyum kan. Kak berapa? Orang lain dah cakap ni 10, 30, 50, 80. Kak berapa?
Tulis tak Kak? Tulis coach. Tapi segan lah nak bagi tahu coach. Lah bagi tahu je lah berapa Kak? 2,000. 2,000 Kak? Cun. Tak kisah 2,000 ke 50,000. Dia just angka dan target kita. Sebab kita tak pernah capai 2,000. Kita target 2,000 dulu. Buat apa target 10,000? 2,000 pun tak sampai lagi. Betul juga Kak tu kata, saya nak target 2,000 dulu coach. Boleh? Tak ada masalah. Dengan calculation nanti, hujungnya Kak tu kata apa? Ish, coach, boleh tak kalau kita target 2,000, lepas kira ni kita nak target pula 5,000? Rasa macam sikit sangatlah 2,000 ni coach. Dah mula nampak. Baik. So malam ni kita nak belajar benda ni. Kita nak belajar ilmu target ni. Kita panggil ilmu magic numbers. Baik. So now tuan-tuan dan puan-puan, kita buat target. Kenapa kita nak target? Sebab senang kita nak tembak. Tembakan pertama mungkin kena kat sini. Tembakan kedua mungkin kena kat sini. Kali ketiga mungkin kat sini. Kali keempat kat sini. Kali kelima kat sini. Kali keenam kat sini. Kali ketujuh mungkin kat sini. Kali ke-8 kat sini. Kali ke-9 kat sini. Jarang-jarang sekali, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin berlaku sekali dalam seumur hidup. Pam, kena 10,000. Fuh! Setelah beberapa kali percubaan. Betul? Ke tak betul? Betul tak? Katalah ni acara memanah, kan? Pam, kali pertama biasa tak kena lagi. Dah lah baru try memanah. Baru rasa, beratnya dia punya ni. Kali pertama tak skor lagi. Tapi kalau dah hari-hari tuan-tuan perempuan tap adalah tiba-tiba kena. Kena babe. Kena. Selfie babe masa tu. Kena kat tengah lah maksud dia. Sama juga dengan target ni. Target 2,000 ke 5,000 ke buat. Tiba-tiba touch 2,000. Best gila babe. Dapat bulan ni 2,000. Ya Allah, bestnya. Bulan depan kena dapat lagi ni. Bulan depan. Dia macam tu. Dalam target, bila kita dapat, dia dapat macam tu. Sampailah kita biasa dengan 2,000, kita akan naik 5,000 pula. 5,000 lah pula. Buat. Jadi 5,000 pula. Best gila lah. 5,000. Kemudian kita target 10 pula. Buat 10 sampai jadi biasa dengan 10. 20 lah pula. Buat 20 sampai dah biasa dengan 20. Sat lagi 50 pun biasa. Sat lagi 100,000 tu biasa. Sat lagi 1,000,000. Apa susah sangat 1,000,000 ni ya Allah. Masuk je, bidding je projek tu. Dapat lah, tak dapat biarlah. Tu bagi mereka yang telah pun biasa dengan target. Nak tuning balik kita punya CPU kita yang sedia ada. Yang mana sebelum ni, kusut ni coach. Tak tahu ni macam mana ni. Tak nampak ni coach. Okey, nak tune balik tu supaya nampak. Gitu. Boleh? InsyaAllah. Rasa puas hati tu. Gitu. Baik. Jadi, buat dulu target kita. Nak berapa? Okey, tulis. Tulis. Beberapa kali percubaan ni maksudnya bukan sebulan, bukan 2 bulan. Mungkin berbulan-bulan. Makan bulan jugalah nak nyampai 10,000 ni. Baik. So, kita tahulah masa untuk capai magic numbers. Kan? Masa untuk capai magic numbers ni, ini adalah terpulang. Terpulang. Wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Kan? Allah lebih tahu. Ni, dalam bisnes kena buat target. Ini saya baru cerita target tentang duit. Saya belum cerita target benda lain lagi. Kalau rasa nak teruskan, tuan-tuan, siapa nak teruskan? Nak kembangkan sikit lagi. Dia kata, coach, takkan target yang ni je coach. Kalau saya nak target benda-benda lain boleh tak coach? Boleh. Yang tu dia tidak panggil target sales. Dia panggil target impian. Ada lagi tak? Nak impian. Kita panggil 101 impian. Kan? Kita dalam 101 impian ni tuan-tuan dan puan-puan, tulis apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak. Tuliskan apa yang tuan-tuan nak. Nak apa? Tulis. Sampai 101 impian. Pada malam ni lah coach. Kalau ni Kak Mas, kalau Kak Mas duduk depan coach ni, kan, Kak Mas sedang dengar ke tak dengar ke, coach nak bagi tahu ni Kak Mas, malam ni Kak Mas jangan tidur Kak Mas. Jangan tidur, tulis impian. Tulis apa yang anda nak. Kan, yang pertama nak 10,000 sebulan lah.
sebulan lah. Ya Allah, aku nak capai 10,000 sebulan. Ya Allah, aku nak jadi jutawan. Ya Allah, aku nak pergi umrah. Ya Allah, aku nak selesaikan bayar ahlong. Berapa puluh ribu? 100K contoh dia. Ya Allah, aku nak beli rumah banglo. Ya Allah, semuanya bermula dengan impian. Ikutlah nak guna ayat ya Allah pun tak apa. Kan? Aku nak pun boleh juga. Kalau saya guna ayat ya Allah, aku nak sebiji rumah banglo. Ya Allah, aku nak beli kereta cash. Tulis kereta apa? Velfire contoh dia. Saya beli cash. Velfire saya beli cash. Kan? 101 impian Allah akan tunaikan. Saya tak tahu. Anda cubalah. Kan? Ni cikgu saya cakap dulu, saya buat dan jadi pada saya. Alhamdulillah. Kan? Saya bagi tahu saya nak satu rumah dekat Selangor, satu rumah di Kelantan. Saya dah dapat 3 rumah di Selangor. Di Kelantan belum ada lagi. Allah lebih tahu macam mana perjalanan hidup kita ni. Kita tak tahu guys. Kan? Walaupun dah ada 3 biji rumah, tapi Allah belum laksanakan yang nombor 3 saya ni, nak pergi umrah. Allah belum panggil lagi. Walaupun duit ada. Saya cukup bersetuju dengan ayat. Umrah ni panggilan. Kalau Allah tak panggil, merepuklah hang. Walaupun ada duit. Ni. Nampak tak? Ada duit tak semestinya boleh pergi umrah. Tuan-tuan, nak pergi umrah ni, impian. Ataupun niat. Ni impian ni dia jadi niat. Okay? Rupa-rupanya impian ni dia jadi niat. Dia niat secara tidak rasmi. Tanpa sedar kita berniat. Kita niat nak 10K. Kita niat nak jutawan. Kita niat nak umrah. Innamal a'ma nubinniat. Sekiranya kita tidak niat, maka dia tidak akan berlaku. Sama juga dengan 10,000 sebulan ni. Dia jadi niat. Ni. 10,000 sebulan ni pada malam ni belajar. Rupanya dia jadi niat rupanya. Niat ni kalau tak buat macam mana? Tak ada apa. Kalau tak dapat beli, tak ada apa. Kalau tak jadi jutawan, tak apa. Tak dapat bayar ahlong, tak apa. Cuma biasanya orang-orang yang berniat ini jadi. Biasanya kalau dia niat dia nak makan, jadi makan tu. Dia berniat dia nak bangun pukul 5 pagi, bangun pukul 5 pagi. Dia niat nak pergi Penang, esok pergi ke Penang. Dia niat nak datang kelas malam ni datang kelas. Tapi kalau dia niat tak nak datang kelas malam ni, tak datang malam ni. Tak nak datang lah ni. Tengok recording je lah. Tengok recording je lah. Kalau dia niat nak tengok recording, dia jadi 2. Sama ada tengok ataupun tak tengok terus. Gitu. Tapi kalau dia niat nak datang, malam ni duduk depan Zoom. Betul tak? Iya, tuan-tuan dan perempuan, sungguh. Tulis. Ni, tulis. Saya ada diary saya sendiri. 10 tahun dulu lah kan. 10 tahun dulu ada diary. Dan diary saya tu bukan diary yang cantik. Buku sekolah anak. Tadika. Anak kecil lagi masa tu buku tadika yang tulis. Cikgu suruh buat 101 impian. Tulis apa lagi Berhenti sampai nombor 7. Tak tahu dah nak tulis apa. Aku nak banyak ni. Kenapa nombor 7 Apa lagi Nombor 8. Buka office kat Kelantan. Yalah. Impian kan. Allah dah bagi banyak dah tuan-tuan dan puan-puan. Office dah ada kat Kelantan. Dekat KL pun dah ada office kan. Macam-macam lah tulis lah. Banyak lagi lah yang saya tak boleh nak cerita kat sini kan. Takkan nak cerita kat sini. Niat saya pula tuan-tuan tulis sendiri kan. Itu kalau nak kembangkan lagi lah kan. Cuma pada malam ni kita bukan nak story tentang niat. Cuma ni saya cerita ni sebab memandangkan anda mungkin memerlukan ilmu ini. Kan. Anda mungkin memerlukan ini sangat-sangat pada malam ni. Tulis dulu. Yang ini dia mempositifkan kita setiap hari. Dia positif kan. Positif tu waktu bila? Tengah kita down, buka balik buku tu. Tengok balik impianku. Banyak lagi tak capai ni. Tak apa. Teruskan. Niatlah nak buat live setiap hari. Niat nak buat posting. Niat nak jadi influencer dekat TikTok. Niat. Kan? Kan lain sikit kan. Orang yang belajar ni guna bahasa yang betul. Niatlah. Tapi kalau orang tak belajar tu saya kata tulislah nak jadi apa? Tulis. Sebenarnya dia tulis tu adalah dia sedang melaksanakan niat dia. Dia berniat pada hari itu. So bila dalam niat ni dia standardize lah. Standardize dengan momentum.
Momentum. Kita nak makan pun kita niat. Kita nak pergi ke toilet pun kita niat. Cuma niat tersebut tidak dilafazkan. Rasa nak pergi toilet lah. Tu niat lah tu. Rasa nak pergi tu. Rasa nak puasa lah esok. Niat lah tu. Niat sedang berlaku. Jadi nak 10K pun kena niat dulu. Barulah 10K tu pun ting. Wish, ada orang panggil aku. Siapa? Zul. Okey, jom. Kita pergi kepada dia. Dia macam tu. Dia jadi magnet. Bila kita niat, benda tu akan jadi magnet. Niat nak kahwin, magnet kahwin tu akan datang. Niat nak pergi Penang, Penang dengan kita tu akan bertemu satu hari nanti. Boleh jadi tak Coach? Saya niat tapi tak jadi. Ada juga. Niat yang tidak tercapai pun ada juga. Niat 10,000 dapat 9,000 je. Okey apa? Okey apa? Kan? Okey, baik. So now, masing-masing letak magic numbers pada malam ni. So now, magic numbers ini, tuan-tuan dan puan-puan, belum berakhir lagi. Belum 10,5 lagi, baru 10 suku. Kan? Kalau setakat niat macam ni, baik tak payah datang kelas. Ni, nak cerita yang lebih detail. 10,000 ni, tuan-tuan dan puan-puan, kena bahagi dengan apa guys? Bahagi dengan 4. Kenapa? Sebab 1 bulan ada 4 minggu. Bahagi kepada 4 minggu. 10,000 bahagi 4 minggu berapa guys? Apa? 10,000 bahagi dengan 4. Dapat RM 2,500. Betul? Seminggu. Kenapa kena pecah kepada minggu? Sebab kita ni manusia. Manusia ni dia bukan robot. Kalau kita set up robot sebulan, berapa kali post robot tu dia akan auto buat. Tapi kita ni manusia. Hari ni kita bangun, kita bermoral. Esok kita bangun, kita tidak bermoral. Hari ni kita bangun, kita bermotivasi. Esok kita bangun, rendah motivasi kita. Malam ni kita dengar ceramah, dengar Kuzul, rasa bersemangat. Esok pagi, alah down balik. Kita ni manusia. Jadi bila manusia ni dia tak boleh capture nilai 10,000 sebulan, dia tak boleh capture. Bohong. Sangat bohong lah. Manusia yang boleh capture 10,000 sebulan dengan just like that. Dia kena pecah kepada minggu. Supaya apa? Supaya nampak kecil. 10,000 ni bukan kecil, tuan-tuan. 10,000 ni besar. Besar sangat-sangat 10,000 ni. Kan? Jadi, bila kita sebut 10,000, kan? Doakan 3 tahun lagi target untuk anda ada produk sendiri. InsyaAllah. Kan? Niat dulu. Niat dulu. Kan? Kemudian, baru cerita ke orang lain. Bagus dah tu. Maksudnya, Puan Ella sebelum Puan Ella cerita kepada coach nak buka kilang tu, maksudnya Puan Ella telah pun berniat nak ada kilang 3 tahun lagi. Bila dia dah niat, laksanakan niat dia pun cakap dekat coach. Coach, doakan saya coach. Tu dah pergi step kedua dah. Doa dah. Boleh? Maksudnya lanjutan kepada menulis niat tadi adalah berdoa. Satunya kita doa, yang kedua minta orang lain doakan. Sebab doa kita kadang-kadang tak sampai pun. Banyak dosa, tuan-tuan. Banyak dosa kita ni. Ni. Doa sampai sini, tuan-tuan. Sedangkan doa tu kena sampai ke sini. Doa kita ni tak kuat. Nak sampai diaminkan oleh malaikat, tak kuat. Jadi minta doa orang lain. Doa mak, ayah kita, adik-beradik. Sebab tu jangan bergaduh dengan orang. Kan? Kalau boleh minta orang doakan. Boleh jadi orang yang doa itu adalah orang yang mendapat kasih sayang Allah. Dia punya doa kepada kita tu yang menjadi asbab kebangkitan kita. Sebab tu minta doa biar mak dan ayah. Kalau mak dan ayah ada lagi lah. Kan? Kalau mak dan ayah dah tak ada, coach, carilah siapa-siapa pun. Kan? Ahli-ahli surau dan sebagainya. Jangan buat naya kat orang. Kan? Tipu customer. Customer tu doa kat kita. Doa kita adalah tak kuat. Customer pula doa benda yang lebih dahsyat. Sudah kita, tuan-tuan. Jadi kita nak kena minta doa pada orang lain. Itu bagus. Kan? Puan Ella tu dia minta doa daripada coach. Coach tolong doakan. Bukan kata doa coach makbul. Bukan. Wey, tak adalah tuan-tuan dan perempuan. Kan? Cuma bila kita minta orang lain doakan kita ni, satunya dia dapat membersihkan hati kita. Dia satu dapat bersihkan hati. Yang kedua kita dapat positifkan diri kita. Rasa kuat lah. Buat seorang diri tak kuat. Buat ramai-ramai kuat.
Sama juga dengan doa. Doa seorang-seorang tak kuat. Doa ramai-ramai itu kuat. Sama juga dengan solat. Solat seorang-seorang tak kuat. Solat ramai-ramai dapat 27 pahala. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Faham? Kan? Doa solat seorang-seorang, satu ganjaran pahala dia. Dapatlah satu. Tapi kalau solat berjemaah, tambah dua, tambah seorang lagi jadi berjemaah, maka dapat 27 kali ganda pahala daripada orang yang bersolat seorang diri. Itu maksud dia. Jadi bila kita minta doa pada orang lain, dua doa ni lebih baik daripada satu doa. Minta doa orang lain. Kan? InsyaAllah. Okay? Cantik. Orang lain mendoakan kita. Walaupun tak adalah doa yang spesifik. Ya Allah, jadikanlah Puan Ella dapat buka kilang 3 tahun lagi. Oh, penatlah doa macam tu. Cukuplah seorang guru mengucapkan amin. Settle lah tu. Amin tu maksudnya segala-gala yang Puan Ella nak lah. Tu amin. Kan? Sebab tu dia jadi trend sekarang ni. Post dekat FB. Doakan saya dapat buka kilang 3 tahun lagi. Lepas tu kawan-kawan pun amin, 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 amin. Tak apalah, trend pun trend lah. Trend benda-benda yang baik. Apa masalah dia kan? Biarlah. Daripada duk trend apa benda-benda yang mengarut dapat dosa itu apatah lagi. So biarlah. Itu trend sekarang ni. Follow je lah. Kan? Wallahualam. Moga-moga dapatlah doa-doa tersebut. Okay? Doa daripada kawan-kawan. Itu cantik. Amin. Doakan saja. Mendoakan orang lain tidak mengurangkan kita punya rezeki. Ingat tu. Mendoakan orang lain berjaya tidak mengurangkan rezeki kita. Seperti mana saya doakan semua 186 orang ada kat dalam ni, semua sekali sukses pada malam ni, tidaklah menghilangkan rezeki saya. Tak adanya, ambil rezeki kau lah, bagi kat dia orang ni sikit. Tak adanya macam tu, tuan-tuan. Bahkan mendoakan orang lain melipat gandakan rezeki kita, itu ada. Itu hebat. Hebat, tuan-tuan. Okay? Mungkin sebelum ni, kita buat dimsum. Ni contoh Kak Mas. Ni coach tak tuduh. Contoh. Kak Mas dengan sahabat-sahabat yang lain. Kan? Kita ada perasaan ni, contoh. Aku jadi trainer. Ni contoh untuk diri sendiri lah, senang. Supaya orang lain tak terasa. Coach jadi trainer. Tiba-tiba ada seorang sahabat jadi trainer juga. Saya rasa macam iri hati, cemburu. Cemburu tu okey lagi. Iri hati tu okey lagi. Tapi saya doakan dia. Aku doakan kau lepas 2 tahun bankrupt terus. Aku tak nak kau naik lebih daripada aku. Timbul perasaan tu dalam hati saya. Oh, itu saya kena kawal. Saya kena kawal. Saya kena kawal macam mana? Dalam hati saya ni, kalau boleh nak tengok dia tu lebih sukses daripada saya. Kalau dia datang, saya kena ajar dia. Saya mengajar dia sebab dia nak jadi trainer dan dia jadi trainer lebih hebat daripada saya, tidak mengurangkan rezeki saya pun. Bahkan itu rezeki dia. Kalau dia buat lebih hebat daripada kita, itu rezeki dia. Moga-moga adalah pahala mengalir kepada kita tu. Mendoakan kejatuhan orang lain seolah-olah mendoakan keranapan kita punya bisnes sendiri. Kita buat nasi lemak, dia buat nasi lemak. Bergaduh, menghilangkan kedua-dua rezekinya. Kita buka nasi lemak, dia buka nasi lemak. Berdamai, berdoa sama-sama. Nasi lemak tu hebat. Sebab tu bisnes orang Cina hebat. Buka kedai tayar A, ni buka kedai tayar B. Dua-dua ni okey je. 20 tahun tak tutup. 20 tahun sampai law ni. Si anak pula wariskan. Dia ni wariskan ke anak dia, ni wariskan ke anak dia. Law ni masih lagi dua-dua tu. Duduk kedai tayar kat situ. Tak bergaduh. Sebab bila bergaduh, dia menghilangkan keberkatan kedua-duanya sekali. Bukan seorang. Doakan orang lain sekali. Doakan perniagaan orang lain. Doakan jiran-jiran kita. Kenapa kena doakan jiran kot? Saya sendiri pun susah. Bila kita doakan jiran kita kaya, yang kaya itulah yang akan bantu kita. Kita doakan jiran kita baik. Yang baik itulah yang akan bergaul dengan kita, yang akan membantu kita, yang akan berkawan dengan anak kita. Kita doakan bisnes orang lain maju. Bila orang lain maju, dengan bisnes kita lah maju. Mendoakan keruntuhan orang lain, yang kita akan runtuh sekali. Dia ibarat macam tu lah. Jadi, doakan perniagaan orang lain sekali. Jangan doakan kita seorang je. Ya Allah, aku sendiri pun teruk sangat ni sin ni. Tapi aku doakan juga sahabat-sahabat aku, cikgu-cikgu aku semua sekali ni. Murah rezekinya, Ya Allah. Doakan.
Jangan duk doa untuk kita seorang. Sebarkan lagi doa kepada orang lain. Sebab bila kita memberi, kita akan menerima insyaAllah. What you give, you get back more insyaAllah. Baik, habiskan kita punya magic numbers kita. 2,500 seminggu. Sebab kita ni manusia, seminggu ni cukup-cukup besar. Kecilkan lagi jadi sehari. So bila sehari, tuan-tuan dan puan kena bahagi dengan bilangan buka kedai. Bahagi dengan bilangan buka kedai. Bahagi dengan bilangan buka kedai. Contohnya buka kedai 5 hari seminggu, 6 hari seminggu, 7 hari seminggu. Ikutlah. Dia tak ada 8 hari seminggu, tak ada. 5 hari seminggu kenapa? Sebab Sabtu Ahad saya cuti, coach. Okey, on. Kenapa bagi dengan 6? Sebab saya berniaga 6 hari seminggu, coach. Okey, bagi dengan 6. No, bagi 7 ni. Banyak sangat ni. Saya memang hari-hari buka kedai, coach. On. 2,500 bahagi dengan 7. On. Gitulah maksud dia. Okay. Saya bahagi dengan 5. Coach Zul bahagi dengan 5. 2,500 bagi 5. Kenapa coach bagi dengan 5? Tak ada orang nak tanya ke? Saya bagi dengan 5 tu supaya senang kira. 2,500 bagi 5 berapa? 500. Saya bahagi dengan 5 tu supaya saya sedar ada 2 hari saya rehat. 2 hari mengular. 2 hari ni hari malas. 2 hari ni hari rehat. Dalam masa seminggu 7 hari tu, walaupun hari-hari tu ada 2 hari tu rehat. Rehat daripada buat marketing. Malas. Kita sedar kita ni malas. Kan? 2 hari tak buat posting. Facebook, IG, TikTok tak buat posting. Dalam masa 7 hari tu ada 2 hari kita boleh ponting. Kita latih diri kita 2 hari je ponting. Jangan ponting setiap hari. Boleh? Faham, guys? Didik diri kita ni. Didik diri kita. Kalau nak malas pun dalam masa seminggu, 2 hari je boleh malas. 5 hari kena rajin. Dia tak boleh 5 hari malas, 2 hari je rajin. Ini gagal teruk. Gagal sesungguhnya ni, gagal. Sungguh-sungguh gagal. 2 hari je rajin. 5 hari malas, tak boleh pakai. Dia kena 5 hari rajin. Bolehlah 2 hari ni keuzuran lah. Kan. Yang paling cantik 7 hari rajin. Ini memang mantap dia. Mantap habis. Kalau 7 hari mantap, maka dahsyat. InsyaAllah. Tapi diri kita ni, kita faham. Kita ni kena rehat. Betul, guys? Kena rehat, kena ada bertenang, nak bercuti, nak relax, enjoy. Gitu. Hari-hari pun penat juga. Betul tak? Betul kan? Kena reward. Diri kita ni kena ada tempoh untuk bagi cool sikit. Macam itulah. Relax, dia tak boleh press, dia tak boleh. Kan? Orang kata robot pun berehat. Kan? Dia macam enjin kereta, start, sampai dekat satu destinasi, matikanlah enjin tu. Dia pun nak rehat juga. Jangan on je sebulan tak pernah off. Oi, rosak kereta, guys. Sama dengan laptop kita ni. Sama dengan telefon kita ni. Sampai malam tu off lah. Dah lah. Sampai-sampai tu biarlah dia gelap sikit. Dia pun nak rehat juga. Kalau duk main on je, panaslah dia. Dan jaga hayat dia pun tak berapa. Tak boleh. Sama juga dengan kita. Daripada 7 hari tu, boleh 2 hari. Bagilah rehat sikit kat kita ni. Tapi kalau nak press juga, boleh coach? Boleh. Rehat malam lah. Malam kan ada tidur ke tak tidur? Tidur kan? Tidur okey lah. Tidur cukup. Ngam, cantik. Nak bagi motivasi ni. Motivasi ni dia berkait semua. Tidur, makan, hubungan kekeluargaan, semua berkait rapat semua ni. InsyaAllah. Baik. Now, bahagi dengan 5. Saya bagi 5 tu satunya sebab senang kira. 2,500 bagi 5 dapat 500 sehari. Sehari ni ke magic numbers? Bukan. Ini belum lagi magic numbers. 500 sehari ni bukan magic numbers. Apa maksud magic numbers? Magic numbers apabila kita dah jumpa 500 sehari, kita bahagi dengan bahagi dengan apa pula, Gus? Kita bahagi dengan berapa ringgit dimsum kita tadi. Kan? Bahagi dengan RM per unit. Contoh dimsum, harga dia berapa ringgit tak tahu, Kak? Saya tak tahu.
Mungkin RM5 lah kot. Saya kata RM5 lah. Contoh. Bahagi dengan RM per unit bisnes anda. Contoh, saya jual dimsum. Berapa lebih kurang dimsum? Lebih kurang. Mungkin ada RM1, mungkin ada RM10, mungkin ada RM20, mungkin ada RM18. Lebih kurang lah berapa? Lebih kurang RM5 lah coach. Nak dapat apa ni? Nak dapat result dia, aku kena jual berapa biji dimsum tu pada hari tu. Betul ke tak ni? Dimsum tu apa Aku ni main sebut je dimsum. Sekejap saya Google je. Dimsum tu apa? Dimsum. Saya rasa makanan ni kan dimsum tu. Dimsum tu adalah sejenis makanan. Betul. Mahal. RM17, RM11. Okey. Tak apalah coach ambil RM5 lah. Kan? Dimsum coach mungkin dimsum yang tak terkenal. So RM500 bahagi dengan 5 per unit. So dapat berapa? 100 unit. Tuan-tuan dan puan-puan, 100 unit ni adalah bilangan jualan sehari. Setiap hari kena carilah jalan supaya dapat jual 100 unit dimsum, 100 dishes, 100 pelanggan, 100 orang bank in, 100 apa lagi? Inilah semua sekali 100 ni. Faham? Jika tak dapat macam mana coach? Usaha sampai dapat 100. Daripada sini baru buat formula ni. Formula apa coach? Jap. Formula ni. Ada 4 formula nak dapatkan 100 ni. Okey. Formula apa ni coach? Doa lah. Ya Allah, aku berdoa sangat-sangat ya Allah. Biarlah hari ni dapat jual 100 unit dimsum ya Allah. Sebab kalau aku tak dapat 100 hari ni, tak dapatlah RM500 hari ni. Simple. Tak dapat RM500, tak dapatlah RM10,000. Simple. Boleh. Doa. Lepas tu usaha lah. Usaha. Buat live, panggil orang, bagi tester, cerita dekat orang, posting, kita buat ni. Usaha. Tak ada orang akan berusaha untuk kita. Kita yang akan berusaha untuk diri kita sendiri. Betul? Tak ada orang yang akan usaha untuk kita kecuali diri kita sendiri. Usaha. Kok mana-mana pun usaha. Buat. Dia tak boleh usaha tu di bibir saja, tak boleh. Pakai niat, tak boleh. Usaha ni kena buat. Kemudian, ikhtiar. Saya tak pandai lah coach. Ikhtiar. Kan? Tak pandai. Tak mampulah coach saya nak jual 100. Ikhtiar. Tak boleh jual seorang, pakai ejen. Tak boleh buat seorang, pakai partner seorang lagi. Tak boleh coach, saya tak mampu coach 100 unit seorang diri coach. Buat 2 orang. Apa susah? Saya dulu tuan-tuan dan puan-puan, di waktu orang kecam saya mengajar tak bagus, saya ikhtiar dengan cara saya pergi 2 orang. Aku takut perkara yang sama berulang kembali. Kau partner aku boleh tak? Kita duduk 2 orang. Kau sebelah, aku sebelah. Kita sama-sama tak pandai. 2 orang ni gagah sikit. Aku rasa tak kuat aku seorang-seorang. 2 orang. 2. Dia jadi MC, saya bercerita. Saya pass kepada dia, dia pass kepada saya. Best gila buat kerja 2 orang ni. Tapi nak kena cari orang lah pula. Ikhtiar lah tu. Ikhtiar. Boleh. Dia bukan terus pandai macam ni. Tak adanya tuan-tuan dan puan-puan. Dulu buat skrip tu. Nak cakap apa? Buat skrip. Tulis sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Sihat ke? Lepas tanya sihat, apa lagi Berasal dari mana tuan-tuan? Apa lagi nak tanya? Lepas tu kita kena masuk topik. Hari ini topik yang nak diberitahu, yang nak training ialah siapa telah pun ada buat skrip. Betapa bodohnya dulu tuan-tuan dan puan-puan. Di waktu Allah tak bagi ilmu kepada kita, kita adalah manusia yang jahil, lagi bodoh. Bodoh sangat-sangat. Tapi kita belajarlah, praktis. Buat masa sekarang ni duduk kat typing on live. Okey ya tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Duduk campaklah ke mana-mana pun saya ni, asal ada internet, boleh saya live, tak ada hal. Dalam grup orang tanya, coach, bukankah coach sudah melawat mertua ke? Iyalah. Boleh nak live malam ni? Boleh. Apa pula tak boleh Malam bukannya waktu melawat. Tapi iyalah coach kan. Kesian dekat coach. Ini bukan soal kesian. Ini soal kita punya kita punya jiwa kita.
Kita punya periuk nasi kita. Kan? InsyaAllah. So, tu cerita dia. Kena ikhtiar. Lepas kita ikhtiar, baru kita pergi kepada tawakal. Jangan duk tawakal awal-awal lagi. Kan? Terus dapat 100 unit sehari terus tawakal. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Malam ni dah dapat, dah keluar dah 100 malam ni. Tawakal je lah. Tak boleh, tuan-tuan. Tawakal ni selepas dibuat 3 benda ni. Yang pertama, kau dah doa ke belum? Belum lagi. Doalah dulu. Kau belum apa-apa lagi dah nak tawakal. Belum apa-apa lagi dah nak give up. Mana boleh? Doa dulu. Tuan-tuan, doa dulu. 100 ni banyak ni. Tak, usahalah dulu. Try dulu. Try dulu. Aku dah try dah. Okey, ikhtiarlah pula. Mungkin kau tak boleh buat seorang. Kau ikhtiarlah buat 2 orang ke, cari solusi. Ikhtiar ni solusi setelah gagal usaha. Ni, ikhtiar ni solusi selepas gagal usaha. Usaha dah gagal juga. Cari solusi. Cari alternatif. Solusi ke alternatif ke apa benda. Usaha ni apa? Usaha ni buat. Buat. Tak ada benda lain kecuali buat. Tak ada benda lain, tuan-tuan. Life. Buat. Buat tak? Tak buat lah masalah dia, coach. Itulah. Bukan masalah coach, masalah kau. Buat. Kalau kata nak live apa masalah dia? Kan? Sebab tak live lah orang tak kenal produk kita. Sebab tak live lah orang tak beli. Sebab tak live lah orang tak hidup bisnes. Kita pandai. Kitalah pembuat dimsum terhebat Malaya. Tapi sebab tak live, orang tak tahu. Buat apa? Kan? Baik jadi orang tak hebat. Tapi orang beli. Kan? Dia macam apa? Ada satu brand kan. Aku tak kenal pun brand ni. Tapi hebat betul. Masuk TV kan. Wah, nampak tak tuan-tuan? Tak kenal pun. Ada brand, makan. Tak sedap betul lah. Tak sedap pun. Tapi hebat. Ada billboard dan sebagainya. Itu yang kita nak. Kan? Biasa-biasa. Tapi padu marketing. Kita nak macam tu. Lebih baik untuk kita jadi dahlah pandai buat marketing. Produk pula sedap. Itulah sebaik-baik bisnes. Puas hati makan. Lepas tu marketing pun padu. Sebaik-baik bisnes. Macam itulah kan. Dia bukan, dahlah kelas percuma, tak sedap lah tu. Dia nak, walaupun percuma, sedap. Kalau berbayar lagi ya. Siap dapat recording. Gila kau. Berbayar dia, lagi padu babe. Contoh. Tu contoh. Nanti saya relate dengan saya. Kan? Dia jangan buat kelas percuma, lepas tu tak sedap. Jadi orang pun bosan lah. Orang rasa macam, tak ada guna aku datang pada malam ni. Macam tu. Jadi walaupun kelas percuma, bagi the best. Bagi seolah-olah bayar personal coaching RM1,000 tu. Bagi macam tu. Walaupun percuma. Kan? Nak try ya. Try buat. Ni dia panggil usaha. Ya, usaha. Buat. InsyaAllah. Manjada wajada. Jarang orang-orang yang berusaha tak dapat hasilnya. Jarang orang-orang yang berusaha tak dapat hasilnya. Biasanya orang-orang yang berusaha ni akan dapat hasil dia. Jadi pada malam ini, coach telah memberikan satu solusi. Coach bagi satu motivasi. Coach bagi satu bentuk mekanisme. Macam mana nak target 10,000 ni? Inilah target dia. Letak 10,000 tulis. Lepas tu pecahkan kepada minggu. Pecahkan kepada bulan. Pecahkan kepada berapa jualan kena buat sehari. Itulah gist dia. Sebab tu bagi mereka yang letak 2,000 bahagi dengan 4. Jadi 2,000 bahagi 4 berapa 50. Sekejap. 2,000 bahagi dengan 4. Alah, lemahnya matematik aku. RM50. RM50 seminggu bahagi dengan 5 hari. RM10 sehari. Apa dia kata? Coach, takkan saya kena skor RM10 sehari je? Saya kata betul lah. Kalau RM10 sehari bagi dengan produk saya, coach, saya kena jual 2 unit je, coach, sehari. Takkanlah sehari daripada pagi sampai petang saya kena jual 2 je, coach. So, puan nak berapa sebenarnya?
Saya ingat nak besarkanlah coach. Tak naklah 2,000, nak 5,000 boleh tak coach? Puan yang nak duit tu bukan coach. Okey. Saya nak kira yang 4,000 lah pula. Nampak tak tuan-tuan? Faham? Ada orang dia letak 2,000 mula-mula, berubah malam ni. Berubah setermerta magic numbers dia. Ush, apa kebodoh sangat aku ni. Sampai ke pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang, takkan jual 2 je tak dapat. Teruk benar bisnes apa yang tak ada orang beli ni. Gitulah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau nampak macam 100 tadi tu, penat jugalah. Satu hari nak jual 100 unit ni. Kan, 100 pinggan, 100 dimsum nak kena supply ni. Guys, coach nak tanya. Siapa dapat keluar magic numbers dia pada malam ni? Komen sikit. Komen sikit. Sekejap Saya pun tak baca komen. Apa yang duk komen ni? 500 minggu coach. 2,000. 500 minggu kan? 500 minggu bahagi dengan produk dia tu, dapatlah. Dapatlah dia punya tu. Siapa dapat magic numbers dia malam ni? Dapat? Ke tak dapat? 2K seminggu. Saya dapat coach. Dapat? Dapat kan? Boleh capai ke tak? Siapa nampak solusi? Solusi macam, rasa boleh buat ni. 120 je seminggu. Belum pecah lagi tu. Belum pecah sehari tu. Pecah sehari. Bahagi dengan ni. Ada orang dapat 5 je. 5 je sepatut aku target. Kenapa aku tak target sebelum ni lagi? Baru rasa menggelupur sekejap. 5 je, ya Allah. 5 ni coach. Kalau saya lah 5 ni, pukul 8 pagi buka, pukul 12 tengah hari rasa dah dapat dah 5 ni. Kenapa saya tak nampak aku sebelum ni? Dia mula clear pada malam ni. Alhamdulillah. 75 pack sehari, cantik. Okey, baik. Okey, cantik. Kak Mas Maria dia kata dia dapat 75 pack sehari. So kalau 75 pack ni Kak ni boleh juga pecah macam ni. Okay, coach bagi solusi kedua Sikit lagi boleh? 2 minit. Solusi kedua. Okey, katalah dapat 75 pack, okay? Dengan adanya digital marketing ni, kita boleh pecah macam ni. Contoh ni coach buat contoh. Okey, coach buat beberapa sampel lah Nak dapatkan 100 order ni, kadang-kadang kita target kod gini. Kita jual kod TikTok, kita jual kod Shopee, kita buka kedai, kita jual kod buka kedai satu, hantar ke kedai. Hantar ke kedai lain. Maksudnya dia buat macam ejen lah. Ejen. Kedai ni jadi ejen dia. Aku letak kat kedai hang ni. Macam tu. So, daripada 100 unit ni dipecah sikit. Dekat TikTok dia target berapa. Dekat Shopee dia target berapa. Buka kedai dia target berapa. Hantar ke kedai dia dapat berapa. Contoh, hantar ke 10 kedai. So, 100 unit bagi 10 kedai. Satu kedai target 10 cukup lah. Ada orang dia buat macam tu. Sebab nampak banyak sangat lah kos 100 ni. Okeylah, saya nak supply kepada 10 kedai lah. Dia pecahkan lagi. So, bila pecah kepada 10 kedai, satu kedai hantar 10. Dah habis dah 100 unit. Kedai dia buka lagi. Situ pun berlaku jualan. Shopee pun buka. Shopee pun ada jualan. TikTok pun buka. TikTok pun ada jualan. Faham tak, guys? Siapa nampak? Clear tak? Jelas? Coach nak bagi jelas ni. Coach nak bagi jelas. Subhanallah. Bila coach bagi tahu benda ni kepada isteri coach dapat buat bisnes cantik sangat, guys. Lawa sangat bisnes dia, momentum dia, tim dia hebat sangat-sangat. Saya praktiskan kepada tim saya benda ni. Kita kena dapatkan at least berapa puluh ribu sebulan. Kan? Dapat 100,000 cantik sangat. Kau dapat 100,000 sebulan, setahun juta. Tu contoh dia kan. Tapi tak dapat 100,000 pun tak apalah. Buat ni. Banyak ni. So setiap bulan kita kena meet ni requirement ni. Supaya aku ada gaji. Supaya aku ada duit nak bayar gaji korang. Cerita dekat tim kita. Takkan aku pula kerja macam aku pula kuli kepada korang. Kita kerja sama-sama. Cerita pada tim kita dan macam mana. Kan? Kita ada pelbagai platform. TikToknya, Shopee-nya, buka kedainya, hantar ke kedai orangnya, agentnya, dropshipnya. Macam-macam cerita lah tuan-tuan dan puan-puan. Nak dapatkan 75 order tu. Lagi-lagi yang jual 5 keping je. 5 je coach. Kalau saya buka agent ni,
Ejen pun senyum. Okey, ejen saya, anda kena jual satu je sehari. La Allah, jual apa sehari satu ni? Ini bukan menjual, ini macam buang masa sungguh-sungguh ni. Itu cerita tentang magic numbers pada malam ni, insya-Allah. Saya kena target seminggu 4 orang customer untuk buat rata, baru dapat target seminggu 1K. Seminggu 4 orang customer buat rawatan baru dapat target seminggu 1K. 4 orang banyak ke tak? Puan Nela. 4 orang tu banyak ke ataupun sikit sangat 4 orang seminggu tu? Coach macam sikit ya 4 orang seminggu. Banyak Ngam ke? 4 orang tu sikit ke banyak sebenarnya 4 orang seminggu tu? Coach tak tahu, Kalau spa ni seminggu kena ada 4 customer. Kenapa tak sehari satu customer je kan? Seminggu 7 orang kan? Sikit lepas PKP ni macam susah. Oh ya ke? Maksudnya kalau 4 orang customer tu sikit. Apa kata Puan Naila buat macam ni? Kalau dapat satu customer, kan? Satu customer datang walk in, urut-urut dia spa semua sekali lah kan. Kemudian keluarkan satu borang. Okay? Perkenalkan kepada kawan-kawan yang lain. Ada tak 3 orang kawan lagi yang mungkin saya boleh promote kepada diorang untuk datang spa saya. Okay, boleh juga. Itu dia panggil program members get members. Satu. Nombor 2, Puan Ella buka satu hari, okay, cari satu hari, buat macam rawatan percuma di spa Puan Ella. Contoh, hari Jumaat pukul 2 petang hingga pukul 4 petang. Ataupun hari Jumaat pukul 2 sampai pukul 5, bebas nak walk in. Saja nak merasai cuci muka ke saja, ataupun kalau yang tu berat sangat, saja perkhidmatan percuma, konsultansi percuma untuk kecantikan. Contoh datang tu nak selesaikan masalah apa puan? Percuma, free. Saya ni sakit-sakit badan, macam mana ya? Okey, kalau sakit badan, kita nak tahu juga puan kerja apa? Selalu berdiri ke macam mana? Postur badan semua sekali. Okey kak Tapi kalau rasa nak buat urutan, bolehlah datang ke kedai kami. Terima kasih kak. Orang ni datang, saya punya ni macam ni. So selesaikan masalah orang. Setiap minggu sekali buat sesi berjumpa dengan pelanggan free of charge. Dia macam kalau kedai makan ni, setiap seminggu sekali dia bagi pisang free. Seminggu sekali, contoh hari Jumaat, dia bagi air sirap free. Air sirap ambil ya. Hang nak tambah 8 kali, nak togok kat situ pun ikut hang lah. Dia seolah-olah macam tu lah. Okay, biar ada benda for free. Coach buat training pun ada benda free, betul tak? Kan? Di kelas free malam ni salah satu daripada jadual training saya. Kan? Bukan hang buat training berbayar ke? Ya, yang berbayar lah. Yang free lah. Dua-dua ni kena naik serentak. Dia tak boleh ambil duit orang je. Keluar duit tak boleh. Dia tak boleh duit ni masuk je kat kita, tak boleh. Dia overheated. Dia macam dia tarik nafas, hembus nafas. Tarik nafas, hembus nafas. Dia kena aliran pernafasan dalam bisnes macam tu. Dia jangan duk tarik duit orang je. Bagi percuma ke orang tak nak buat, tak boleh. So yang free bagi. Yang mana kita boleh buat free, bagi free dekat orang. Baru orang kenal kedai kita. Kan? Baru orang boleh cerita. Aku nak cerita kat hang pun payah. Hang pergi jumpa dekat tuah spa Kak Ella tu, setiap hari Ahad pukul 2 dia buat free je. Hang tanya apa masalah kat dia, insya-Allah dia boleh bagi. Sat lagi terkenal lah. Kak Ella pukul 2 hingga pukul 4 petang, pukul 5 petang free. Tu contoh. Cantik, happy hour seminggu sekali, cantik. Okay, bagi perkhidmatan free. So insya-Allah benda tu akan melancarkan lagi proses marketing kita. Jual nugget pun macam tu guys. Jual nugget, nak suruh orang beli nugget kita, goreng dulu nugget tu. Potong 18, cucuk dengan lidi kecil-kecil tu, bagi orang rasa free kan. Sedap tak? Sedap. Alhamdulillah. Kalau nak, belilah satu bang. Waduh. Nak suruh orang kenal nugget kita tu, bagi orang rasa. Sama juga dengan bisnes kita. So itulah yang akan melancarkan. Sama juga dengan zakat tadilah. Duit-duit yang masuk dalam akaun berkepuk-kepuk kita tu, keluarkan zakat. Kan? Tapi kalau nak feeling lagi best, walaupun duit tak banyak lagi, cari berapa duit ada, RM2-30, pi keluarkan zakat. Ya Allah, aku sekarang telah pun bersedia untuk mengeluarkan zakat. Tambahkan lagi rezekiku, ya Allah.
Moga-moga pada tahun depan lagi besar aku keluarkan zakat. Duit masuk banyak pun tuan-tuan dan puan-puan, keluarkan zakat. Jika kecil ini pun tak keluarkan zakat, bila masuk besar nanti kita tak akan jadi pengeluar zakat. Jadi tengah tak ada duit ni, keluarkan zakat. InsyaAllah. Bila masuk banyak duit nanti, tuan-tuan dan puan-puan akan jadi pembayar zakat yang sangat setia. Kan? Bermula pada ketika ni. Saat ini, kan? Bulan ini, esok, nak berjaya, sukses dalam perniagaan, nak cantikkan duit kita, kewangan kita, supaya Allah bantu boleh bayar, maka kita laksanakan apa yang Allah minta. Pi bayar zakat sikit. Kan? Walaupun hutang banyak ni, tak apa. Bayar zakat sikit. Orang kata bayar hutang dengan Allah dulu. InsyaAllah Allah akan bantu kita bayar hutang dengan orang lain. Coach tak tahu cara nak macam mana nak bagi rezeki ni. Allah yang lebih tahu macam mana nak selesaikan kemelut hutang-hutang kita ni. Tapi bila kita selesaikan amanah kita dengan Allah, apa yang Allah suruh kita buat, InsyaAllah Allah akan bantu selebihnya. Cara rezeki macam mana itu jangan tanya. InsyaAllah buat dulu, nanti akan dapatlah jawapannya. InsyaAllah. Coach, kalau kita nak bayar zakat ikut kemampuan kat pusat zakat, hanya pergi kaunter je. Saya pergi kaunter senang. Pergi kaunter, saya nak bayar zakat ni. Zakat perniagaan ke, zakat personal ke, zakat apa? Zakat perniagaan. Berapa ringgit, cik? 50. 50, boleh? Okey. Nak letak atas nama apa ni? Nama CZI Resources lah, nama syarikat. Okey, boleh. Lepas bayar tu, dia pun doakan. Ya Allah. Kan? So, kita bacalah. Lepas kita baca tu, lepas tu dia pun doakan kepada kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, nanti tuan-tuan dan puan-puan akan menyaksikan satu lagi magic. Yang magic tu tak usah cerita dekat coach. Okey, sorry. Allah, hai. Data apa? Data habis. Oh, dia saya punya line internet saya ni bila dah cukup 5 gig dia akan cut off. Maksudnya hari ni punya streaming tu daripada pagi ni ataupun pada minggu ni saya dah cukup 5 gig dia cut off. Tapi dia sambung balik. Ya, cuma dia terpotonglah sekejap. Okay guys, so itu saja perkongsian daripada coach. Macam mana? Okey ke? Okey sangat ke? Clear ke? Jelas ke? Best ke? Ataupun tak dapat apa-apa? Janganlah tak dapat apa-apa kan. Ni gist dalam marketing. Orang kata kalau tak nampak tu biasanya dia nampak. InsyaAllah. Coach doakanlah. Jelas ya? Alhamdulillah. Cantik. Okay. Very good. Best sangat. Alhamdulillah. Very good. So, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk teruskan usaha kita. Untuk Kak Mas pada malam ni, terima kasih atas pertanyaan, kan? Memohon tips dan sebagainya. Coach harapkan dalam perkongsian lebih kurang dalam 2 jam ini, Kak Mas dapat pulih daripada kemulut ekonomi, boleh bayar hutang alung, boleh menyimpan pula lepas ni, boleh bantu orang lain pula kan, insya-Allah kan. Kalau kata perlukan bantuan untuk kewangan tu, bolehlah pergi ke AKPK ke apa benda ke, jangan biarkan ahlung itu merosakkan harta benda sampai melibatkan nyawa tu. Jaga diri Kak Mas dan juga sahabat-sahabat yang lain kan. InsyaAllah, dan jika perlukan apa-apa pertolongan daripada coach dalam sudut magic numbers, dalam sudut motivasi dan sebagainya, insyaAllah untuk kelas-kelas malam macam ini free je insyaAllah. Ajak kawan-kawan yang lain datang, tuan-tuan dan puan-puan, okay? Lagi ramai yang datang, lagi cantik. Very good. Kalau ada duit sikit dalam RM50 macam tu, pergi join kelas. Macam kelas video marketing mastery tu ke, ultimate video mastery tu ke. Kalau ada yang offline, pergi. Yang mana dekat, pergilah. Kan? Kalau ada kelas percuma, contoh macam orang Penang yang coach bagi tahu tadi,
tu join yang kelas percuma. Yang percuma join lah. Tak ada masalah, tak rugi apa pun, insya-Allah. Okey. Dan doakan kawan-kawan yang lain, insya-Allah. Insya-Allah kawan-kawan yang lain juga akan doakan. Jom kita sama-sama clearkan mind kita, bersihkan, insya-Allah. Siapa yang sempat screenshot tadi, screenshot lah. Sebab coach bila line habis tu, dia hilang lah coach rasa. Hilang nampak. Hilang dah. Jadi kalau nak tengok recording balik, tengok dekat link yang telah pun diberikan, atau dia ada live dekat FB tu. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Ya, didoakan semua sekali. Coach recap balik kelas today. tengok balik dekat FB tu nanti. Bila coach nak datang kelas offline, dia alus start, insya-Allah, insya-Allah. Nak janji tu tak tahulah kan, insya-Allah. Alhamdulillah. Okay guys, terima kasih banyak pada malam ni. Doakan coach sekali, doakan mertua coach kembali sihat, insya-Allah kan, dapat keluar daripada ICU kan. Perjalanan coach pergi ke Penang, patah balik ke Selangor semua sekali, dan kita doakan sahabat-sahabat kita, doakan. Moga-moga berjaya pulih daripada ekonomi, berjaya sukses, berjaya capai magic numbers, dan berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah, selesai kelas kita malam ni. Nanti kita sambung lagi. Kita sambung lagi, insyaAllah. Oh ya, terima kasih guys. Mereka yang duduk dekat FB Live. Thank you. Tak sempat nak baca komen. Sorry, banyak-banyak. Okay, nanti coach akan tengok ada komen-komen yang berkaitan. Jika ada soalan nak ditanya, tanya je. Okay, tanya je insyaAllah. Kadang-kadang kalau coach tak buat live, coach reply dalam bentuk posting. Ataupun coach reply dalam bentuk TikTok punya konten kan. Okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum. Selamat berehat.